Baiklah, so sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda, okey, support resistant pula. Nah support resistant pula. Okey, candle dah kenal dah. Cukup lah, basic kita bagi kenal candle. Okey, basic ni kita bagi kenal candle dulu. After you dah kenal candle, baru kita tengok pada support resistant. Maksudnya kita dah faham dah, kenapa candle-candle ini berlaku. Pasal apa dia jadi panjang, unjung, pasal apa dia kaki dia panjang, tangan dia panjang, faham tak? So kita dah tahu dah kenapa. Alright, so at least serba sedikit. Tak perlulah detail sangat. At least anda faham kenapa dia panjang ke bawah, kenapa dia panjang. Cukup. Okay, kita nak belajar ni express. Seminggu kan nak belajar. 2-3 hari belajar. Lepas tu nak masuk dan kita apply. Yang penting adalah apply. Dia belajar ni kalau setahun tak habis. Faham tak? Apply. Dan experience itu yang sangat penting. Alright, so kita tengok pada support resistance. Support resistance pula. Okay, support resistance ni maksud dia support adalah lantai. Resistance adalah shilling. Jelas kat itu. Support lantai, resistance shilling. Apa-apa pair, apa-apa saham, indeks dan sebagainya, semua ada pakai support resistance kalau benda tu kita nak tengok graf. Maksud support resistance. Okay, support dia bawah. Maksudnya macam ni kita tengok. Okay, dia turun sampai satu level, dia naik balik. Maksudnya dia sampai satu level, dia naik balik. Maka itulah support. Nak bagi simple. Okay, saya ambil shape. Okay, inilah support lah. Right? Sebab dia dah turun, dia tak dia turun. Takat tu ya. Nampak tak? Dia terhalang dekat sini. Kemudian dia naik balik. Okay, so kita panggil dia sebagai support. And then dia tengok naik sampai satu masa dia tak boleh naik. Dia turun balik. Dia terhalang dekat situ. Maka itu adalah resistance. Jelas. Ini adalah resistance. Okay. So, sampai satu masa, kita tengok dia turun. Sampai sini dia tak boleh naik. Maka ini adalah support dia. Okay. Dia naik. Tak boleh naik dah. Setakat ni je dia turun balik. Maka ini adalah resistance-nya. Kemudian dia turun. Turun sampai satu masa dia tak boleh turun dah. Dia naik balik. Ini adalah support. Ini adalah resistance. Dia turun, break beberapa support dan sampai sini dia tak berjaya turun dah. Maka ini adalah support. Dia naik sampai satu tahap tak berjaya naik, dia turun balik. Maka ini adalah resistance. Jelas lah, ni support, ni resistance, ni support, ni resistance, ni support, ni resistance, ni support, ni resistance, ni support. Ni adalah resistance sikit dan ni dia buat support, resistance, support. Ni adalah resistance. Mana paling tinggi? Itu adalah resistance. Senang je. Faham tak? Senang je support resistance. Tak susah pun. Cuma sekarang ni orang jadi pening. Mana satu support nak tengok? Time frame berapa nak tengok? Orang duk buat pening. Duk buat pening boleh buat apa? Tak payah buat pening. Dia sama je. Time frame berapa pun tak ada masalah. Sehari, sejam, 5 minit tak ada masalah. Okay? Tapi apa yang saya tunjukkan kepada anda 5 minit. So kita fokus 5 minit dulu. Okay, macam mana kita nak tahu support resistance? Okay. Salin nota kalau perlu. Anda rasa perlu, anda salin nota. First kali, anda kena tahu harga semasa berapa. Itu je. Nak cari support resistance yang orang bertelak, bergaduh, berbalah apa semua. Mana support, mana resistance. Yang tu tak betul, yang ni tak betul. Kena tahu kat mana harga dia ada sini. Harga semasa tu dulu. Kita kena tahu harga semasa pada ketika ini dekat mana. Inilah harga semasa. Ni harga semasa. Okey. Bila situ harga semasa, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey. Yang kita duk marking daripada tadi support resistance, support resistance, support resistance, support resistance, support resistance apa semua tu. Semua ini adalah betul support resistance. Tak salah. Tapi kita kena tahu harga semasa sekarang dekat mana. Jadi bila kita nampak harga semasa dekat yang saya buat triangle lah. Okey, harga semasa. Okey, harga semasa dekat situ yang tiga segi tu. Jadi support dekat bawah, faham tak? Support dia tak boleh duduk atas. Support mesti bawah. Resistance mesti dekat atas. Jadi orang yang duk berbalah ni, duk nak kata yang tu support, yang tu resistance lama, yang tu support lama ni berbalah sebab apa? Sebab dia tak ada punca. Okey, so kita kena tengok punca dulu. Punca dia sekarang ni kita kena tengok harga semasa. Harga semasa ni duduk dekat tiga segi. Jadi atas resistance, bawah support, settle. Itu sahaja. Kita jangan nak buat pening kepala. Kita tengok sekarang ni, ini adalah harga semasa yang mana yang petak dekat atas tu adalah resistance, yang petak dekat bawah ni adalah support. Dah,
Settle masalah. Tak payah dia buat balah tunjuk ini support, ini support, ini support, ini support. Betul. Tapi tak ada punca saya kata. Punca dia tu nak tahu mana support resistance tak ada. Punca dia adalah harga semasa. Kita kena tahu harga semasa tu dekat mana. Jadi 3 perkara yang penting sebelum kita masuk, sebelum kita entry buy ataupun sell, short ataupun long. Okay, buy ataupun istilahnya adalah long. Sell, entry sell ni, okay, tengok dia ada buy dan sell. Kalau sell by market, maksudnya dia short. Kalau buy by market adalah long. Tapi kita susah nak cerita long short, kita panggil buy, jual beli juga lah. Cuma kita panggil buy. Lepas tu kita tak kata jual. Lepas buy kita close. Ataupun kita kata kita sell dulu. Lepas sell dah TP, dah untung kita close. Okay, jelas nah dekat situ? Alright. So macam ni. Jadi bila kita nampak harga semasa pada 27,896, maka kita tahulah resisten dia adalah dekat 28,494 dan support adalah pada 27,415. Settle masalah. Kita kena tahu 3 benda ni. Yang pertama harga semasa, yang kedua support dan yang ketiga resisten. You mesti clear 3 benda ni dulu sebelum nak entry. Sebab apa saya kata kena clear? Sebab kita faham, okay, bila break resisten nak pergi mana, bila break support nak ke mana. Okay, siapa yang tak pernah dengar, saya cerita dekat sini. Jika dia break resisten, maka dia nak naik atas. Bila dia break support, maka dia nak turun bawah. Ini shilling, faham tak? Shilling, dia pernah gagal untuk naik dekat sini. Okay, area ni dia pernah gagal untuk naik. Maksudnya dia ada halangan. Shilling itu juga kita kenali sebagai halangan. Okay, tapi sekali lagi kalau dia berjaya tumbuk shilling ni pecah, maka dia ada ruang untuk naik. Jadi kita clear bahawa dekat sini kalau harga naik melebihi 28,494, maka dia nak naik lagi. Tapi yang bawah ini adalah lantai. Tadi dia pernah turun, tiba-tiba dia tak berjaya turun, dia naik balik. Maksud dia lantai ni strong lah. Okey, maksud dia ada penahan dekat sini. Okey, jadi sekali lagi kalau dia pecahkan lantai itu, maka dia ada ruang untuk turun. Okey, bila dia ada ruang untuk turun, maksudnya dia boleh turun lagi. Jadi dekat sini kena clear. Resistance kalau berjaya break, dia nak naik. Support kalau dia berjaya turun, dia nak turun. Kalau dia berjaya pecah support, dia nak turun. So penting tak dua ni? Penting tak 3 benda ni? Harga semasa, okay, resistance dan support. Penting tak 3 benda ni? Jawapan dia sangat-sangat penting. Sebab inilah yang nak menentukan kita nak entry apa dan nak buat apa. Nah, jelas lah. Tapi saya nak cerita bagi clear. Okey, maksudnya kalau break resistance nak jadi apa? Break support nak jadi apa? Yang ni saya harap semua orang clear. Sebab apa? Benda ni memang asas sangat-sangat. Break resistance, dia nak naik. Break support, dia nak turun. Nampak tak dekat sini? Kita tunjuk contoh. Dia break resistance, then dia break support. Okey, saya bawa ni lah. Okey, ni. Okay, ini support. Okay, yang atas ini adalah resistance. Okay, support, resistance. Kita tengok masa tu dia dekat sini. Katakan masa itu dia dekat mana? Masa tu dekat sini. Jadi waktu ni kita nak tahu dia nak naik atau nak turun. Kita tengok dia naik atas break resistance ke, dia turun bawah break support. So apa jadi dia break support. Once dia break support, dia boleh turun lagi. Nampak jelas lah dekat itu. Jadi kita kena clear 3 benda ni. Harga semasa, sekali lagi nah, harga semasa, support dan juga resistance. So you all kena clear 3 benda ni. Sebab apa saya kata kena clear? Sebab ini nak menentukan kita nak entry buy, okay, atau sell, dan apa perlu kita buat kalau tersalah arah, dan apa perlu kita buat kalau sekarang kita belum ada entry. Jadi saya akan sambung kepada next video.